واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada satu Ramadan Al-Mubarak untuk sama-sama kita meneruskan pengajian My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama ingin kita menyusuri kepada panduan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita ingin memahami bagaimana Al-Quran mencerahkan kehidupan kita, bagaimana Al-Quran menjadi sebagai satu panduan kepada kita. Malah lebih daripada itu yang telah pun kita pelajari bahawa Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Kita menyambutnya saban tahun dan pada tahun ini kita bertuah kerana masih lagi dijemput ke bulan Ramadan, bulan tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safas. Ramadan Karim. Ramadan Allah Mubarak. Mubarak insya-Allah. Subhanallah Safas. Berjam celik Ya, bertemu dengan Ramadan. amat gembira Ustaz ya. Betul, Alhamdulillah. Ustaz. Kalau ada orang kata saya ni dijemput ke umrah ataupun ke haj, sebenarnya masuk ke bulan Ramadan ini juga adalah jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umrah kita solat, kita baca Quran, kita banyak berdoa, kita banyak mengadu pada Allah. Ramadan ini juga adalah bulan untuk kita banyak solat, ya, banyak kita membaca Al-Quran, malah dinamakan bulan Al-Quran, dan banyak berdoa, ya, sebagaimana Allah nyatakan pada ayat 183 hingga ayat 187 yang telah pun kita belajar sebelum ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi ayat yang kita akan baca pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-194, bulan-bulan yang diharamkan berperang dan hukum qisas. Ya, kita akan lihat bagaimana ini ada kaitan dengan bulan Ramadan sebenarnya. Dan kemudian ayat 195, perintah menginfakkan harta untuk berjihad. Mari sama-sama kita baca dua ayat ini. Namun saya ingin alu-alukan kehadiran Ya, Safas. rakan-rakan kita di studio Ya, pada betul, hari ini. Siapa Ustaz? Ya, Safas. Subhanallah, kita ada sahabat-sahabat yang jauh, Safas. Daripada kampung Safas ni. Oh. Lembaga Kumpulan Perempuan Islam Malaysia, daerah Muallim Perak. Perak. Tak tahulah kampung ke tak, tapi Perak lah. Perak. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan ya Ahlan wa kepada sahlan, semua. selamat datang. Masya Dan Ya. kita ada grup istiqamah Kita juga. juga ada istiqamah sebelum Ramadan, ketika Ramadan, selepas Ramadan, terus bersama dengan Al-Quran, insya-Allah taala. Jadi kalau istiqamah nanti jangan Ya. lupa kuih raya nanti. Ah, Oi, awas insya-Allah. Okey, jadi InsyaAllah, alhamdulillah. Mari sama-sama kita baca ayat 194 dan 195. Kalau ada yang tertanya adakah ayat ini ada kaitan dengan Ramadan Ustaz ya? Sebenarnya ayat ini ada kaitan dengan haji ya, Subhanallah. yang dinyatakan pada ayat 189. Tapi haji ini ada kaitan dengan Ramadan. Ya, kerana apa? Kerana dua-duanya rukun Islam. Subhanallah. Jadi peperangan nampak macam ini adakah ianya ada kaitan dengan bulan puasa? Sebenarnya peperangan pertama bukan kerana Islam nak menyerang, tetapi kerana nak melindungi, nak mempertahankan hak, berlaku pertama pada bulan Ramadan. Ramadan. Subhanallah. Baik, terima kasih Al-Fadhil Safas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Apa khabar ya dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berada di kaca TV maupun yang berada di studio. Moga-moga bulan Al-Quran ini kita terus bersemangat dan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersahabat dengan Al-Quranul Karim, insya-Allah taala. Alhamdulillah.
Jadi insya-Allah kita nak mulakan bacaan kita di pertemuan pada episod kali ini, iaitulah ayat yang ke-194 dan juga ayat yang ke-195 insya-Allah. Jadi ibu ayah sekalian, ayuh kita baca sama-sama insya-Allah. Untuk permulaan ini kita cuba dengan bacaan murattal tarannum Hijaz insya-Allah. Mari kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 194 dan 195. Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz At-Tarmizi bersama dengan tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, untuk sama-sama kita melihat bagaimana Allah menerangkan pada kita tentang Asy-Syahrul Haramu Bisy-Syahril Haram, iaitu bulan-bulan haram ini ataupun bulan haram ini perlu dibalas dengan bulan haram. Apa maksudnya? Ialah kalau ada serangan daripada pihak musuh pada bulan haram. Apakah bulan haram? Ada 4. Ya, 1 Rejab, kemudian kita ada Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Ya, jadi Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram ini dikaitkan dengan bulan haji. Betul. Dan kemudian Rejab ini kalau ikutkan kepada tradisi sebelum ini adalah bulan umrah, Ustaz. Betul. Bulan umrah, ya, dia tak dalam kalau kita zaman sekarang kita buat haji, kita boleh buat haji tamattu', kita boleh buat umrah kemudian diikuti oleh haji. Ya, jadi 3 jenis haji. Nanti kita belajar dalam ayat 196 dalam episod akan datang. Tetapi dalam tradisi sebelum ini ialah apa? Tradisi sebelum ini adalah, walaupun kita bercakap haji untuk orang Islam, tapi ia bermula daripada zaman Nabi Ibrahim. Umrah kena buat asing daripada haji. Dia tak boleh gabung sekali, ya. Kena buat umrah bulan Rejab, kemudian barulah buat haji pada bulan Zulhijjah tersebut. Jadi ada 3 bulan lah, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah tersebut. Baik. Jadi ada 4 bulan haram ini. 4 bulan haram ini tidak dibenarkan untuk berperang. Ya, ini tradisi dalam orang-orang Arab, di mana kalau salah satu nama Zulqaidah, Ustaz, ya. Zulqaidah tu daripada perkataan qa'ada. Ya, qa'ada maksudnya nyenggeng. Tengah berehat lah, maksudnya takkan berperang pada waktu itu. Tetapi kalau katakan umat ataupun orang musuh, ya, musuh menyerang kepada umat Islam pada bulan haram, maka boleh membalasnya balik semula. Wal hurumatu qisas, iaitu kalau semua yang disucikan, contohnya kalau katakan berada dalam keadaan ihram, Ustaz, ya, itu maksudnya dalam keadaan hurumat, ya. Hurmat ini maksudnya adalah tempat-tempat ataupun masa-masa diharamkan ataupun disucikan. Ketika berihram, apa lagi yang disucikan? Masjidil Haram, ya. Kalau berlaku, sepatutnya tak boleh berperang di Masjidil Haram ketika berihram. Tetapi kalau diserang oleh musuh, qisas. Qisas ini maksudnya boleh balas balik.
Itu adalah panduan daripada Allah, kerana umat Islam bukan pemula perang, bukan yang memulakan peperangan, tetapi kalau perlu melindungi, perlulah kerana ia melibatkan kepada nyawa. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum, iaitu kalau dia berperang itu mereka melampau, maka kita boleh balas balik, tetapi mestilah yang bimithli, sama tahap ataupun ma'tada alaikum, apa yang telah diserang. Jadi maksudnya ialah umat Islam ada disiplin, tidak boleh menyerang kepada bukan tentera. Kalau katakan kumpulan wanita yang duduk di rumah ataupun jumpa anak-anak di rumah ataupun di sekitar, bukan yang berperang ataupun yang berada di tempat ibadah, maka pada waktu itu kita tidak dibenarkan untuk melampau daripada serangan tersebut. Dan di hujung ayat 194 itu Allah menyatakan tentang satu konsep yang penting yang dibina pada bulan Ramadan, yang dibina dalam kehidupan kita selepas bulan Ramadan. Dan perkara inilah yang perlu kita faham. Apakah perkara tersebut? Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 194 dan 195 dalam semangat perjuangan pada bulan Ramadan, Ustaz ya. Sebenarnya pada bulan Ramadan berlakunya peperangan pertama Badar ya. Awalnya mereka tak tahu, umat Islam tak tahu bahawa mereka perlu berperang. Mereka disyariatkan berpuasa pada 2 Hijrah. Betul. Jadi sebelum daripada 2 Hijrah ya, ketika di Madinah ini Abu Bakar, Saidina Umar, rakan-rakan sahabat-sahabat ini tidak berpuasa pada bulan Ramadan, kecuali mereka berpuasa seperti orang-orang sebelum ini ya, 3 hari di pertengahan bulan. Baik. Jadi bila difardukan ya puasa pada 2 Hijrah, maka berlaku pada tengah Ramadan itu peristiwa Badar. Ya, jadi nak ceritanya kepada kita Ustaz ya, semangat Ramadan ini semangat perjuangan, bukannya semangat untuk kan, ataupun nak tidur memanjang kan. Yang saya doakan, terima kasih diucapkan tahniah pada tuan-tuan yang berada di studio pada hari Jauh ini. datang sama. Jauh ya, daripada Perak ya, Perak. dan kumpulan Istiqamah bersama, dan tuan-tuan yang berada di rumah ya, sama ada di TV9 ataupun di Astro Oasis ataupun di TV Hijrah. Kita doakan agar terus istiqamah Ustaz ya, dengan semangat perjuangan ini. Jadi dalam ayat yang ke-194 ini, di hujung itu Allah menyatakan wattaqullah ya, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini adalah satu perkataan yang mungkin biasa kita dengar. Betul. Ya, bertakwalah Allah, ketahuilah Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Tapi kita beri perhatian ya, apabila kita melihat daripada ayat yang ke-177 Allah bercakap tentang takwa. Ayat 179 tattaqun, ayat 180 alal muttaqin, kemudian ayat 183 la'allakum tattaqun, kemudian ayat 187 Allah bercakap tentang la'allahum yattaqun ya. Banyak kali perkataan takwa Ustaz ya. Betul. Banyak kali perkataan takwa, dan kemudian kali ini Allah munculkan kembali wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, kerana umat Islam adalah orang yang berbuat baik, dan buat baik itu takwa. Kemudian menjaga keharmonian masyarakat, takwa. Menjaga keharmonian dalam keluarga dengan wasiat, takwa. Menjaga diri agar tidak mengambil perkara yang tidak dibenarkan pada bulan puasa, takwa. Dan apabila seseorang itu berada di medan perang, dia pun ada takwa, ya, dia menjaga disiplin, jangan melampau ya. Ketika dia memang nak marah ni kan, tak bolehlah ketika berpuasa terbuat semangat puasa kan, ketika perang semangat puasa, ketika puasa semangat perang kan. Jadi dia ada disiplin, dan Allah nyatakan wattaqullah, dan ketahuilah ya, ketahuilah annallaha ma'al muttaqin. Boleh saja ayat ini diletakkan wattaqullah annallaha ma'al muttaqin, tetapi di sini ada perkataan wa'lamu. Apa maksud wa'lamu? Ketahuilah, carilah ilmu benar-benar, kerana dalam hidup kita ini sebenarnya Ustaz ya, semua kejayaan kita ini adalah dengan ma'iyatullah, iaitu kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa saja, sebagai seorang ibu, untuk berjaya mendidik anak, kena bertakwa. Betul. Ya. Kalau tidak, kalau perkataan kita itu dinyatakan, diucapkan, masak untuk untuk sahur ke, untuk berbuka ataupun pergi bazar Ramadan, betul, itu kalau bukan atas dasar takwa, maka ia menafikan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Dan bila Allah tak bersama Ustaz ya, maksudnya ialah habis. Kan, kalau perang kalah, kalau mendidik anak gagal, kalau ayah cari nafkah mungkin tak cukup-cukup, ataupun tidak barakah kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan di hujung ini adalah perkataan yang perlu kita beri perhatian dan perlu kita usahakan, perlu diperjuangkan. Hatta di medan perang, hatta di medan keluarga, medan masyarakat, kita perlu membina rasa takwa, dan ini seruan untuk kita bersama Ustaz ya. Pada bulan Ramadan ini, bulan untuk, kalau bulan puasa, bulan membina takwa, bulan Ramadan adalah bulan untuk membina kesyukuran. Jadi takwa dengan syukur ni apa kaitannya? Orang bertakwa ini dia amat bersyukur Ustaz. Dan telah pun kita belajar sebelum ini dalam ayat 151 152, kalau bersyukur tidak kufur, maka kita lagi mampu bersabar. Ya, orang yang tak bersabar ni sebenarnya, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada ya di studio ataupun di rumah, dia tak boleh sabar itu kerana dia tak bersyukur. Tak bersyukur kan. Dia rasakan bahawa semuanya tak cukup. Bila semua tak cukup, akhirnya tak boleh bersabar. Kalau katakan petang ini kan, kalau katakan petang ni berbuka tak ada air katira contohnya. Air katira kan warna hijau. Ya, macam baju yang dipakai tu. Kalau tak ada air oren, ada air ni ya,
maka si anak itu akan merajuk, Dia tak tak nak puasa lagi contohnya kan. Air tebu tak ada juga. Air tebu kan. Hijau juga. Hijau juga. Jadi yang pentingnya syukur dulu. Nah, alhamdulillah ada air, ada makanan berbanding dengan mereka yang Allah. mungkin berada di Syria dan sebagainya Ustaz ya, yang mereka tak ada makanan, yang kebuluh. Jadi kita bersyukur dan insya-Allah boleh bersabar dahulu dengan makanan yang ada sebelum kita bercakap tentang bersyukur dan bersabar dalam perjuangan hidup kita seharian. Ayat yang ke-195 adalah salah satu cara untuk kita menguatkan takwa. Bersama-sama kita baca dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Safas. Subhanallah. Ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, benar sekali ya, kita patut kena banyak bersyukur Safas ya. Allah pertemukan kita, beri kesempatan untuk kita bersama dengan Ramadan. Dan moga-moga Allah SWT terus membangkitkan semangat kita untuk kita terus bersama dengan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Tambah-tambah pula kita setiap hari dihidangkan dengan Al-Quran untuk terus menghidupkan hati kita dengan kesyukuran, dengan taqwa. Allahu Akbar. Syukur banyak-banyak pada Allah SWT. Alhamdulillah. Ayat yang ke-195 Ustaz Fas. Betul. Ayat 195 ni ada yang tanya Ustaz Fas. Dia kata kenapa ada titik 3 tu, ada 2 tempat tu. Dia silap print ke apa dia kata. Tertumpah dakwat. Tumpah dakwat dia kata. Tapi cantik pula susunan itu. Itulah salah satu hukum dalam Al-Quran, iaitu dari segi waqaf dan juga ibtida. Kalau kat sini dipanggil ta'anuk, waqaf ta'anuk, iaitulah waqaf yang berkait maksud dia. Jadi macam mana cara nak baca? Cara nak bacanya seeloknya kita pilih salah satu. Maksudnya kalau kita berhenti pada ila tahlukah, maka dekat wa ahsinu tu kita sambung. Wa ahsinu innallaha. Kalau kita nak berhenti pada wa ahsinu ila tahlukah tu, kita tak perlu berhenti dah. Contoh, ila tahlukah kita waqaf. Wa ahsinu kita waqaf lagi. Jadi dia terputus. Kan? Jadi pilih salah satu. Dan yang eloknya ialah berhenti pada wa ahsinu. Kan? Mari kita cuba daripada wa anfiqu sampai wa ahsinu. Lepas tu innallah. Boleh cuba insya-Allah ibu ayah sekalian? Boleh? Puasa Ustaz. Boleh insya-Allah? Bunyi macam sahur sikit. Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah baik. Kita baca sama-sama ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, dan demakanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu sengaja mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang beramal soleh. Ini biasa ayat ni dibacakan Ustaz ya dalam khutbah, dan kadang-kadang ayat ni dibacakan pada perokok-perokok Ustaz ya. Perokok, janganlah mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ya, adakah begitu caranya memahami? Kita akan lihat sebentar lagi, namun kita belajar dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataannya ialah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, perkataannya ialah daripada tulqu, itu kata akarnya adalah laqiya, ya, iaitu melemparkan, bertemu, menjatuhkan. 145 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Ali Imran, surah Yunus, surah Qasas, Al-Qasas. Dan insya-Allah kita akan sama-sama memahami apa maksud jangan campakkan tangan kamu ataupun diri kamu dengan tangan kamu ke dalam kebinasaan. Dan ini dikaitkan dengan satu bisik-bisik Ustaz. Orang Ansar dia kata kita ni dah banyak dah berkorban ni kan. Ramai dah orang Islam dengan lepas kita perang ni dah banyak berkorban, infak. Rasanya kita boleh duduk nyenggeng sekarang. Tak payahlah, bagilah orang-orang lain kan. Rupa-rupanya apa yang mereka bisik-bisik itu dimaklumilah sudah tentunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, turun ayat ini sebagai peringatan. Jadi apakah isinya? Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya
جاهينا وارزقنا تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Prof, silakan bagi nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap rokok. Dia isap rokok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia buka dia buka dengan isap rokok. Tapi ni dia tak buka dengan isap rokok. Dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah, support. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا يا رمضان أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا يا رمضان رمضان menjelma lagi menghimpun rahmat dan maghfirah, bertambah kebekatannya dengan amal ibadah, diri tunduk keinsafan dan rasa berdosa. Ahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan Safas. Ya. Allahu Akbar. Allah masih lagi beri kesempatan untuk kita bertemu bulan yang penuh kemuliaan, penuh keberkatan, Ramadan Al-Mubarak. Jangan tertukar pula Ramadan Al-Murtaba. Ada yang tertukar Safas. Tok Syari sangat rahmat. Tapi tak boleh cakap sekarang. Ya, subhanallah. Jadi itulah Safas. Ya. Kita bersyukur jika Ramadan yang lepas kita berada di My Quran Time 1.0. Allah bagi lagi ruang untuk kita terus bersama dengan Al-Quran di 2.0. Kita belajar lagi dan lagi. Bahkan semakin kita belajar, semakin banyak sebenarnya yang kita tak tahu dan semakin banyak sebenarnya, semakin luas ilmu yang kita nak belajar Safas. Betul. Subhanallah. Itu yang kita belajar tadi Ustaz ya. Bila Betul, ayat 194 ini wa'lamu annallaha ma'al muttaqin ya. Mungkin pada Quran Time 1.0 tu kita sentuh sambil lalu saja kan, tapi kali ini kita tahu bahawa ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah itu adalah bagi orang yang bertakwa. Betul, ya. Jadi nak berjaya kena ada takwa, dan takwa itu salah satu caranya ialah dengan kita berpuasa. Ya. Tapi puasa yang mematuhi standard lah Ustaz ya. Maksudnya diisi dengan Quran, diisi dengan ilmu, inputnya iman yang kita selalu semak dari masa ke semasa, dan kita berada pada awal Ramadan ini. Kita harapkan kita ada semangat ya. Kita ini dijemput Tuhan. Kalau tidak kita rasa Allah Ramadan lagi pula kan. Lain ya. Baik, terima kasih Fadil Safas. Betul Safas, rasa Allah lamanya kan. Nak raya dah. Jadi kosong tengah terugi. Akan jadi mudah-mudahan kita terus dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita nak ke ruangan tajwid seketika. Hari ini kita nak ulang kaji tentang ikhfa hakiki. Tentang apa ibu ayah sekalian? Ikhfa hakiki, iaitulah nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, dan cara membacanya ialah menyembunyikan suara nun sakinah beserta dengan dengung. Menyembunyikan suara nun ataupun tanwin itu beserta dengan dengung. Kadar bacaannya berapa rakaat?
Sebaik. Puasa Ustaz. Kata kan? 2 harakat. Jangan 2 rakaat. Iaitulah kalimah yang kita fokus, yang kita nak lihat iaitu ayat 195. Iaitu pada permulaan ayat 195. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa anfiqu. 1, 2, mula. Silakan. Kalau dekat situ kita perhatikan ayat 195 tu nun mati bertemu dengan huruf apa? Huruf fa. Bagus. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Di atas huruf nun itu pun sudah memberi satu kunci ataupun satu clue kepada kita. Dia kosong, tak ada tanda atas huruf nun tu, dah dengung. Oh ni dengung ni kalau tanda macam ni, tapi nama belum ingat. Lepas raya insya-Allah ingat. Tak payah tunggu lepas raya. Hari ni terus ingat. Nama dia ikhfa haqiqi. Dengung berapa harakat tadi? 2 harakat. Wa anfiqu. 1, 2, 3. Bagus. Maksudnya bila kita jumpa ikhfa hakiki, jangan kita laju baca. Jangan kita cepat sehingga meninggalkan dengung. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi. Laju. Sebab nak khatam, you juzuk berapa dah? Kan? Tambah-tambah dalam Ramadan Safar. Ramadan. You juzuk berapa dah? Saya juzuk 3. Baru 1 Ramadan dah juzuk 3. Tengok. Sebab dia nak takut kawan dia lagi laju. Lagi laju. Lagi laju. 15 Ramadan. Sudah, I dah khatam dah, dia kata. Lajunya baca. Tak, I mula sebelum masa Syaban lagi. Okey lah tu. Selamatlah. Okey tu. Selamatlah. Okey. Khatam tak apa, tapi kena hati-hati supaya bacaan kita betul. Dan alangkah baiknya kalau kita memahami apa yang kita baca tu. Ramadan kali ni lain sikit. Baca dan faham. Kelas ataupun kumpulan tadarus tu. InsyaAllah. 1. Kemudian dalam ayat 195 ni juga, dia ada banyak huruf ha. Ada 3 kalimah yang melibatkan huruf ha. Cuba perhatikan. Wa ahsinu. Yuhibbu. Kemudian al-muhsinin. Ada 3 tempat. Jadi ketiga-tiga ini kita kena jelaskan huruf ha dia. Ha duduk kat mana? Manjung ke Taiping? Ni tengah ni. Itu hasnah kawan kita. Ini huruf ha. Di tengah rongga halqum. Kan? Di tengah huruf ha dan juga huruf ain. Saya sebut ha. Hi. Hu. Aha. Ihi. Uhu. Dia kata, I sebut macam bunyi ha je. Aha, ihi, uhu. Tak betul tu sebab itu kat bawah. Dia di tengah. Sekali lagi kita cuba. Wa ahsinu. Yuhibbu. Al-muhsinin. Sekali lagi. Wa ahsinu. Rasa-rasa dekat tengah halqum tak? Rasa-rasa? Tak tahulah Ustaz. Puasa dia kata. Kenal pasti rasa kat tengah ni. Sekali lagi. Wa ahsinu. Yuhibbu. Al-muhsinin. Masya Allah, tabarakallah. Bagus, Alhamdulillah. Mari kita cuba hafal pula. Ayat 195. Kalimah-kalimah yang selalu kita jumpa sebenarnya. Dia membantu kita insya-Allah. Infaq wa anfiqu. Sabilillah, sabilillah. Selalu. Sabilillah. Kan? Bi aidikum. Aidi, tangan. Yad. Kan? Selalu juga. Wa ahsinu. Banyak kalimah yang dapat bantu kita untuk kita mudah hafal. Mari kita cuba. A'udzubillahi minasyaitanir. Perhatikan, saya baca. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا 1, 2, 3 Allah dia kata panjangnya dia kata. Nasib baik sahur sikit tadi. Alhamdulillah. Kalau sahur banyak dia kata tak sampai. Tak sampai. Sekali lagi, tarik nafas betul-betul. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu.
ahsinu. 1, 2, 3. Ayuh, okey. Baik, kita cuba potongan pendek untuk kita hafal. Wa anfiqu fi sabilillah. Cuba 1, 2, 3. Wa anfiqu fi sabilillah. 1, 2, 3. Cuba tengok ke depan. Tengok Safas. Wa anfiqu fi sabilillah. 1, 2, 3. Ingat oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari kata 1 Ramadan. Ingat. Sambung. Yang tu dah ingat. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ 1, 2, 3. Nah, 3 je. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ. Cuba sambung. 1, 2. وَلَا 1, 2, 3. ولا تلقوا بأيديكم. Cuba daripada awal. Wa anfiqu 1, 2, 3. Wa anfiqu bagus. Sekali lagi ya. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum. 1, 2, 3. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Nak sambung lagi tu Safas? Tapi kita rehat dulu lah. Kita rehat dulu seketika. Ramadan, Ustaz, Ramadan. Lepas ini kita sambungan ayat yang ke-195. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam My Quran Time. Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Mana dah keadaan dah kucar kacir perang Khandak ni kan, kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadida faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip, spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut,
tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun dan bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 194 dan 195. Sebentar tadi Ustaz ya, kita sudah pun cuba untuk menghafaz ayat 195 ya. Mungkin kita boleh dengarkan sekali lagi ya secara keseluruhan ayat 195 ini sebagai satu seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat Islam ya. Apabila orang-orang Ansar berkata apabila mereka sudah pun berjuang ya, sudah banyak harta yang dihabiskan, mereka kata bahawa mungkinlah kita ini tak perlu lagi untuk berjuang ataupun mendermakan harta, maka Allah mengingatkan dalam ayat 195 ini wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah, nafkahlah pada jalan Allah. Mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat 195 dan bagaimana ayat ini menjadi roh dalam Ramadan kita, dalam kehidupan kita seharian. Sebentar lagi kita baca dahulu. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan ibu ayah sahabat Al-Quran, kita berpeluang untuk kita ulang sekali lagi bacaan pada ayat 195 untuk kita cuba hafal. Jadi Ramadan kali ini Ramadan yang sangat bermakna. 30 hari kita bersama Ramadan, 30 sekurang-kurangnya kita cuba 30 ayat dalam pertemuan kita bersama dengan My Quran Time, kita cuba hafal sama 30 ayat insya-Allah. Baik, kita cuba ayat 195 sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca dulu, jadi tuan-tuan mampu ikut ya. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم. Silakan 1 2 3. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. إن الله يحب المحسنين. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. InsyaAllah. Itu dia saya hafal. Sadaqallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat Sekali pahala, itu sekali lah. Dapat pahala lah. Ya, Alhamdulillah. Dan dermakanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu sengaja mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi sebenarnya formula untuk kita tidak binasa Ustaz ya, tahlukah daripada perkataan halaka itu ialah apabila kita ini berinfak. Ya, apa-apa sahaja infak pada jalan Allah. Imam Ar-Razi menyatakan bahawa fi sabilillah itu adalah bagi perjuangan jihad, persiapannya. Kita nak pergi haji pun sebagai satu infak, nak pergi umrah pun sebagai satu infak, pasal banyak duit Ustaz ya. Kalau nak kirakan satu orang kalau sekarang ni lebih kurang 8, 9, 10 ribu nak pergi umrah ataupun haji mungkin dah cecah sampai 20 ribu contohnya. Banyak duit yang digunakan, tetapi itu sebenarnya adalah cara untuk kita mengelakkan daripada tulqu bi aidikum ila tahlukah ya. Kalau Imam Tabari menyatakan bahawa gambaran tulqu biaidikum ila tahlukah ni macam kita berada di satu gunung Ustaz ya, ada lembah itu. Jadi orang yang mencampakkan diri dalam kebinasaan ni macam dia tolak diri dia, pum, terus jatuh macam nak bunuh diri lah ya. Jadi kalau ada sahabat yang tidak mahu lagi pergi berjuang ya, tidak mahu lagi infakkan hartanya untuk kebaikan-kebaikan yang ada, itu dianggap sebagai mencampakkan diri kepada kebinasaan. Dan bagi kita ya, ibu-ibu, ayah-ayah ya, jika kita sayang betul kepada ahli keluarga kita, apa yang perlu kita buat?
wa anfiqu Ustaz. Anfiqu. Ya, kita kena banyak sedekah, apatah lagi pada bulan Ramadan ini. Sunnah Nabi ialah sedekah macam angin Ustaz ya. Ya, Allahu seperti Akbar. angin yang berhembus. Masya Siapa sahaja yang ada sekitarnya mendapat kesan daripada angin, iaitu kita infak sahaja kepada ahli keluarga. Kalau hari ini belum lagi kita transfer ya ataupun derma kepada ahli keluarga kita, kepada jiran kita, sahabat kita, kita ambil masa selepas habis Quran time ini cuba buat Masya perkara Allah. tersebut ya. Kerana apa? Kerana ini sebagai satu kesungguhan kita untuk menjadi orang yang bertakwa yang kita bincang pada ayat 194. Jadi orang bertakwa adalah orang yang berinfak, dan lebih daripada itu untuk apa? Infak pada ahli keluarga, zakat fitrah jangan lupa ya, zakat pendapatan, sedekah, wakaf, semua perkara itu kalau ianya dibuat untuk sabilillah pada kebaikan, maka itu adalah satu perkara yang amat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah di hujung itu Allah menyatakan wa ahsinu Ustaz. Ya. Wa ahsinu itu maksudnya sila berbuat yang terbaik. Buat baik dan buat yang terbaik. Maksudnya apa? Ketika kita infak tersebut, kita kongsi makanan untuk buka puasa. Allah. Kan kita beli ataupun kita buat bagi yang terbaik Ustaz. Betul, Ustaz. Jangan lepas habis buka nanti baki-baki itu baru kita bagi Allah. masjid kan. Onde-onde. Boleh, tapi Onde-onde dah. Dia kelapa dah basi dah. dah kelapa dah basi ya, ataupun peniaga-peniaga Ya. dia lepas tak laku baru dia Allah. infak. Yang itu kalau boleh kita betulkan sedikit, pasal Allah menyatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinin, Masya Allah. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang cemerlang ketika berbuat baik, dan dalam konteks infak ini dia dah letak awal-awal dah Ustaz. Yang terbaik diberikan untuk ahli keluarga. Kalau katakan ada yang kata saya nak bagi duit raya kan. Bagi duit raya pada bulan Ramadan ya. Kerana apa? Ramadan ni banyak lagi ganjaran. Allah. Tunggu 1 Syawal nanti dah kurang sikit. Jadi ini adalah untuk kita buat dengan cara yang cemerlang, dengan ilmu yang betul, maka insya-Allah itulah yang diberi penekanan oleh Imam Ar-Razi. Malah wa ahsinu ini juga menekankan tentang tidak membazir, tidak bakhil. Masya-Allah. Itu juga cemerlang ataupun berbuat baik. Kita tidak mahu pula kita nak bagi pada surau ataupun masjid, tapi kita taja nasi kambing. Nasi kambing ya. Nasi mandi ke apa sebagainya, tapi rupanya orang kat situ semua tak boleh makan kambing. Rugilah nanti dia buang kan. Jadi kita kena buat yang cemerlang ketika kita menderma tersebut, dan kita buat yang terbaik dalam bulan Ramadan terutamanya. Jadi ini adalah satu panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia membawa pada resolusi kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan, iaitu yang pertama, mari sama-sama kita memuliakan bulan-bulan haram. Ada 4 yang kita dah belajar sebentar tadi, Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, dengan memperbanyakkan amal soleh. Ya, kalau katakan kita terlalai, jangan sampai 4 bulan ini kita masih lagi terlalai. Pastikan kita gunakan untuk menambah amal ya, buat kebaikan yang lebih ya, agar kita terus dapat beramal soleh. Yang pertama. Yang kedua, jauhi maksiat dan berhati-hati dengan tipu daya musuh. Ini yang kita belajar dalam ayat 194 sebentar tadi. Kalau ada musuh yang melampau Ustaz ya, jangan kita tertipu, malah kita perlu membalas ya, ataupun melindungi diri kita paling kurang untuk memastikan kita tidak membahayakan bagi umat Islam. Dan yang ketiganya, bersikap pemurah dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu menjadi senarai semak pada bulan Ramadan. Kita baru saja bermula, pastikan kita Quran macam mana ya. Kemudian solat kita kalau boleh, sembahyang fardu, sunat, tarawih kita, tahajud kita ada senarai semak, dan jangan lupa senarai semak untuk infak. Kita punya formula Ustaz ya. Quran, solat, infak dalam Quran Time 2.0 ini kita jadikan sebagai senarai semak, kerana inilah formula lan tabur yang Allah nyatakan dalam surah Fatir. Mari sama-sama kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menerima amal kita pada bulan Ramadan, dimudahkan, diberkati pada ahli keluarga kita, sehingga kan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Sama-sama kita berdoa dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, syukur kami setinggi-tingginya ke hadrat-Mu ya Allah,
kerana dipertemukan lagi kami dengan Ramadan Al-Mubarak ya Allah. Justru kami mohon kepadamu rizkikan kami ya Allah untuk menghiasinya, untuk menghidupkannya saat ini sehingga ke akhirnya ya Allah. Moga-moga kami dirizkikan bertemu dengan malam Al-Qadarmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hambamu yang benar-benar mendirikan Ramadan kali ini ya Allah. Bagaikan ianya yang terakhir buat kami ya Allah. Maka permudahkan kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Berikan kekuatan buat kami ya Allah. Untuk benar-benar mendirikan Ramadan kali ini yang terbaik buat kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima amal kita, doa kita pada hari ini, apatah lagi doa pada bulan Ramadan Al-Mubarak, dan moga-moga terus kita istiqamah dalam bersama Al-Quran, berinfak dengan cara yang terbaik. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang pada hari esok insya-Allah untuk sama-sama kita memahami tentang haji. Bagaimana haji ada kaitan dengan ketakwaan pada Allah yang satu. My Quran Time, Quran, Salat, Infak insya-Allah. Saya menjemput pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين